Okey, lagi? Jom jemput-jemput, kita share kawan-kawan kita, jemput masuk dekat kelas malam ni. Malam ni kelas memang macam ke kita apa ni kata? Kelas yang macam ke berilmu, macam mana? Macam siapa tahu? Kelas kita di sana. Mana ada kelas? Okey. Lepas tu sorry lah ada gangguan sekejap. Maklumlah. Betul tu kan, kelas power. Siapa nak join? Cepat. Jemput kawan-kawan kita masuk. Lambat terlepas kelas. Sorry, tak ada ulangan. Oh, okey. Lagi siapa lagi nak masuk? Ada lagi orang nak masuk tak? Jemput-jemput masuk. Sebelum tu saya nak bagi tahulah sebelum kita nak ambil ilmu dari speaker-speaker kita hebat-hebat dalam ni. Kita kena sediakan buku catatan kita. Kita nak ambil ilmu dia. Jangan lupa pen mesti ada. Ini wajib setiap kali kita masuk kelas kena sediakan buku dan pen. Itu memang wajib lah kita kena sediakan. Lepas tu saya nak bagi tahulah yang orang jutawan-jutawan forever dalam Zoom ni, kalau nak buka video tu saya mohonlah menutup aurat lah. Kita janganlah macam ke kita apa katanya menutup aurat je senang kira gitu. Siapa dalam kelas dalam Zoom ni siapa tahu tajuk apa kita nak bincangkan ni? Cuba tekan 1. Siapa pandai, siapa tahu? Tekan 1. Siapa nak tahu apa tajuk dia? Sebelum kita okeylah setakat ni lah seramai ramai tekan 1 tu. Okey, dengan ini saya Allahu Akbar, menggigil lah pula. Maklumlah saya ni first time orang suruh jadi MC emergency malam ni. Saya tu je lah. Saya tak tahu nak kata apa ni, hilang habis dalam kepala otak nak kata gapa ni. Minta maaf lah tu ayat ganu dahnya. Duduk ipoh ayat ganu. Okey, sebelum kita memulakan majlis kita pada malam ni, kalau dekat forever kita sebut pagi kan, oleh pada pagi ni lah kita kena bacalah surah surah Al-Asr untuk maknanya majlis kita ni berjalan dengan lancar serta apa yang kita belajar kita dapat ingat dalam otak kita macam mana kita nak buat, maknanya lekat dalam otak kita. Kita bismillah dululah baca surah Al-Asr. Okey. Okey. Inilah sedikit sebanyak saya nak perkenalkan diri saya dululah. Siapa saya, macam mana saya terlibat dalam forever ni. Gini, nama diberi saya Siti Zuraidah binti Seman. Asal saya orang Terengganu. Tapi menetap di Ipoh, Perak. Okey, saya mula-mula ni join forever ni saya adalah perkenalkan untuk diri saya sendirilah. Saya untuk mencuba diri saya sendiri, lepas saya cuba terus terpikat, lepas tu sharing dekat kawan-kawan. Lepas tu lah saya boleh join forever. Itulah saya sebersikit. Sekarang ni anda semua dah sedia nak menuntut ilmu tak untuk malam ni? Cuba tarik nombor 3.
Siapa yang dah yang bersedia untuk untuk menimba ilmu? Ya, betul tu Bel, sudah jatuh cinta, betul. Okey, lagi-lagi siapa-siapa? Okey, ramainya orang dah bersedia ni. Okey. Dengan itu saya bagi tahulah sikit sebanyak speaker yang hebat kita untuk malam ni lah. Speaker kita ni tak lain tak bukanlah orangnya cantik manis, budi pakasa. Speaker hebat kita malam ini dok lain dok bukanlah orang yang melahirkan saya dalam Forever ni. Iaitu siapa lagi kan yang comel-comel tu, iaitu Umi Alisha, nama yang diberi Suhaimah Mama. Asal dia orang Terengganu. Lepas tu biasanya orang panggil Umi Alisha. Saya bagi tahulah sebesikit bonda saya comel lah ni. Dia bonda saya ni dia tak suka dia orangnya manis. Dia seorang ibu tunggal. Betul. Siapa kata bonda saya ni tak manis orangnya? Cuba kau. Nanti kena rotang nasi susah saya nanti. Okeylah, kita gurau-gurau lah sikit lah. Sementara tu kita selit yang serius lah untuk belajar. Sebab kalau serius kita tak dapat ilmu. Lepas tu dia ni bonda saya ni seorang ibu tunggal lah. Dia mempunyai seorang puteri yang comel sangat, yang cukup istimewa dia. Nama dia apa? Kalau tak lain tak bukan mestilah Alisha kan. Dulu manager Suhaimah saya ni, dulu kan dia sebelum buat Forever ni kan, dia buat apa? Dia buat kuih, siang malam buat kuih. Kok sana, kok sini. Saya selalu tengok dia dalam Facebook. Kok kuih sana, kuih sini. Macam-macam jenis dia buat. Lepas tu dia ni join Forever ni sebab apa? Kesihatan anak dia lah. Anak dia lepas tu dia ni tak pernah pun dia cuba MLM lain, maknanya bisnes lain, kecuali kuih. Bisnes tu dia jual, dia buat. Lepas tu dia pun jumpalah Forever ni. Lepas jumpa Forever ni sebab anak dia lah. Kita pun sedikit mak tahu lah. Tapi bila dia sayang. Okey, dah pergi tengok. Minta maaf dah adik kelang. Anak saya ni biasalah kan adik kelang. Orang ada anak faham je lah. Mak dia nak masuk kelas sikit boleh. Lepas tu dia ni kalau nak tahu lebih detail tu kita kena tanyalah bonda saya lah. Saya pun nak kata-katakan takut salah juga ke. Lepas tu dengan itu saya jemputlah bonda saya yang comel-comel ni. Dipersilakan Suhaimah Mama. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, dengar tak? Kalau dengar sila taik 1. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin, 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 amin ya rabbal alamin. Okey, assalamualaikum. Selamat pagi semua. Okey, terima kasih kepada MC saya yang sangat hebat malam ni. Pembukaan yang sangat santai dan kelakar. Saya dengan Mak Siti ni rasa macam dia cakap tu saya rasa menarik dah. Itulah tarikan yang ada pada Mak Siti kita dah. Okey, terima kasihlah walaupun saya sebenarnya jemput dia MC last minute. Pukul 5 lebih tadi. Tapi kerana sikap dia yang berani sahut cabaran ibunda dia, alhamdulillah terbaik. Itu adalah permulaan kejayaan di dalam Forever. Sebab dalam Forever ni kita jangan kata orang apabila upline kita menyuruh kita buat sesuatu, boleh ke tak boleh kita kena sahut dulu cabaran tu. Sebab apa? Saya juga lalui perkara yang sama seperti Cik Siti Kepong kita. Saya pernah dikata orang dibagi tanggungjawab jadi MC secara mengejut juga. Satu cabaran yang terbaik daripada Mak Siti, walaupun dia kata dia
Kemudian Allah Akbar gementar, tapi tengok bila dia bercakap dia susah nak berhenti. Betul tak? Okey. So hari ni siapa berapa orang kat sini? Okey, alhamdulillah ramai juga 95 orang. Okey. So dah bersedia tak untuk mendengar kelas saya pada malam ni? Saya nak kelas yang santai-santai, tak nak boring. Kita cuba nak kata orang nak cari jalan lah. Macam mana kita nak mulakan dalam forever. Okey. Saya share slide Okey, sekejap Asalnya memang tak nak buat slide tapi rasa macam lain pula. Jadi slide yang santai-santai juga simple saja. Sekejap. Nampak tak? Sekejap. Sekejap. Ada nampak tak slide saya? Sekejap. Ada nampak tak? Belum Sekejap ya. Tadi boleh tengok. Sekejap sabar-sabar. Ya. Okey. Nampak tak? Tak nampak ke? Saya ada nampak tak slide saya ada? Sekejap Ada. Sekejap naik atas sekejap. Okey, nampak tak? Okey, ada nampak tak? Kalau ada sila tarik 1. Saya ingat cakap dengan orang yang dalam ni Okey, tolong bagi respon supaya saya tahu ada orang yang dekat dalam ni saya bercakap. Okey. Macam mana slide ni boleh bergerak Sekejap. Sorry. Macam mana dia bergerak sendiri? Sekejap. Dah tak surprise dah. Dia dah bergerak sendiri. Macam mana ni? Macam mana tak nak bagi bergerak ni, Bel? You jangan letak slide show lah. You jangan letak. You escape dulu. Sekejap. Perlu bagi dia besar lah. Kasih macam tadi je. You tekan escape. Escape. Okey, macam ni. Tadi you tekan apa? Tekan macam ni. You tekan apa? Okey, dah bergerak. Letak dah kan? Okey. Dah. Okey, minta maaf Saya orang baru belajar. Okey, kita sambung balik. Okey, nama saya Suhaimah binti Mamat. Saya manager di Forever, alhamdulillah. Saya dah bergerak dah. Aduh. Sekejap.
Mah escape macam tadi. Sekejap, sorry. Tak apa, you tekan escape balik macam tadi. Okay. Okay. Tadi you tekan Ah, apa dia jadi bergerak? You tekan apa? You tunjuk saya you tekan apa? From correct slide. Mana? Dekat atas tu from correct slide. Oh, jangan. You tekan yang bawah ni. You nampak Mana? tak ada 69% kat bawah ni. Kat bawah, you tengok kat bawah kan ada 69% nampak tak? Kat battery tu, battery. Okay, Ada nampak tak 69%? Tekan yang ni, yang sebelah 69 tu, sebelah ya, tekan ini slideshow. Okay, tekan Ya, sini. tekan. Tekan sekarang. Kalau tekan ni dia tak gerak dah. Okey. Okay. Terima kasih, Bel. Sama-sama. Aduh, itulah MC terlebih puji dah tak keharuang saya. Okay. Ada lagi, Bel? Besarkan je Mah. Besarkan dia punya size. Escape balik, besarkan dia punya size. Okay, then you tak payah tekan slideshow lah. You tekan, you keluar balik, escape. Escape. Okay, lepas tu? Macam ni je lah. Okay, macam You ni. besarkan dia. You pergi ke 69 tu, you pergi tambah sikit. Pergi tambah. Tekan itu tambah. Tambah. Itu sudah kurang, you pergi tambah. Sorry. Okay, Okay. Okay dah lah. Macam ni 80. Okay dah. Suhaimah tekan je lah slide tu. Nanti kita tengok. Okay. Okay. Nama saya Suhaimah binti Mamat. Alhamdulillah manager di Forever. Tahun lepas saya dah capai local trip 2021. Alhamdulillah tahun ni insya-Allah doakan saya F2D 2022 dan CBN 2022. Okey. Kelas kita pada malam ni ialah buang malu buat duit. Okey, jom kita ambil peluang gandakan duit anda. Tak? Okey, so tengok slide yang seterusnya. Okey, khas untuk golongan yang baru nak start online ataupun offline. Okey, kita tahu kan bisnes kita, Business Forever adalah bisnes offline dan online. Macam saya dululah. Saya dulu macam MC kita bagi tahu tadi. Dengar tak suara saya ni? Kalau dengar taik satu Okey, dengar tak? Okey, alhamdulillah. Terima kasih bagi respon. Okey. Saya dulu memang kata orang mula mengenali Forever disebabkan anak saya lah. Anak saya yang ada masalah saraf. Di situlah saya mula terjebaknya untuk buat bisnes. Saya sempat buat bisnes secara offline rasanya tak lama pun sebab masa saya lahir dalam Forever, saya kata orang kita, negara kita dilanda PKP kan. Tapi kata orang tidak memutihkan semangat saya untuk saya berjuang dalam Forever dan saya fikir untuk buat online. Sebab apa? Sebab saya fikir bukan kita seorang yang perlu duduk di rumah. Jadi kita jangan fikir disebabkan tak boleh nak offline. Bila dah online, kita dah block otak kita untuk tidak teruskan Forever. Okey, slide saya yang seterusnya. Tak tahu nak mulakan macam mana. Kenapa tak slide? Okey, tak tahu nak mulakan bisnes macam mana. Ramai orang kat sini betul tak? Bila dah kata orang beli produk Forever untuk diri sendiri ataupun untuk anak, untuk suami, tapi tak tahu nak mulakan sharing macam mana. Siapa kat sini dia berfikiran macam saya? Siapa? Sila tarik 2. Ramai tak orang dekat sini bila dah mula-mula tu beli produk Forever, makan untuk diri sendiri. Bila kita cakap, okay, share lah dekat kawan-kawan ke, dekat sahabat ke, saudara mara ke. Tapi dia bagi alasan tak tahu nak mulakan macam mana.
Hari ni saya nak ceritalah macam mana saya mulakan bisnes Forever. Daripada saya tak tahu apa-apa, daripada saya kata orang saya ni memang tak pandai dalam bisnes online. Tengok buat slide korang dalam tak pandai tapi usaha untuk belajar. InsyaAllah nanti akan lebih pandai lah. Yang penting kita nak usaha. Tapi macam mana kita ni nak mulakan dalam bisnes Forever? Macam saya, kalau tengok dekat slide itu, gambar Alisha yang pegang botol peach tu, hari tu adalah hari yang pertama Alisha makan produk Forever. Masa tu, masa saya join Forever, memang saya tak ada niat pun untuk buat bisnes. Sebab saya bagi alasan kepada upline saya, manager Cik Su dan Sibin Syida, saya kata saya tak mau buat bisnes. Sebab saya dok pandai cakap, saya dok pandai nak promote korang, saya pandai buat kuih sahaja. Tapi si Ben Syida kata, okey tak apalah kalau tak pandai apa, makan je lah dulu untuk produk. Tapi saya ni jenis suka ambil gambar dan upload dekat Facebook. Bukan sebab nak menunjuk-nunjuk. Sebabnya saya suka tengok kenangan yang lepas akan berulang. Tujuan saya up gambar Alisha dekat Facebook ni sebenarnya adalah untuk bagi kata orang Alisha tengoklah bila Alisha besar nanti. Tapi tak sangka pula saya termarketing masa tu. Betul tak? Saya termarketing dah masa tu. Inilah gambar permulaan saya tunjuk tentang produk Forever. Bermula daripada hari itulah saya telah upload tentang perkembangan anak saya. Alhamdulillah ramai yang bertanya untuk kesihatan mak ayah dia atau keluarga lah. Di situ masa tu saya guna mula upline saya itu manager Cik Su. Saya sangat terima kasih kepada dia sebab dia lah yang mengajar saya banyak dalam bisnes Forever. Yang paling pertama saya ingat masa mula saya join Forever, dia kata, saya kita kena bagi tahu ramai orang lagi kenapa perlu ambil produk Forever. Contohnya kalau macam orang yang ada anak istimewa macam kita. Start dari itulah saya upload gambar anak saya ni. Lepas tu di situlah rezeki saya mula. Mula orang tanya pasal Forever. So sahabat-sahabat keadaan ni kalau kata macam mana nak mulakan bisnes, tak tahu macam mana, kita cerita tentang diri kita. Bukan kita upload tentang nak menjual. Kita upload contohnya awak ambil bahagian clean eye. Contohnya awak beli produk untuk clean eye. Okey, awak tunjuk je lah sarapan awak waktu pagi. Secara tak langsung setiap hari awak tunjuk cerita awak tentang produk Forever, awak makan, awak rasa mana. Kita bukan nak menjual. Okey, kalau berminat PM saya. Kalau macam tu orang rasa macam meluak sikit. Untuk permulaan kita banyak bersharing tentang kita ambil produk untuk apa. Jadi inilah kata orang permulaan saya buat Forever, inilah yang saya cerita dekat Facebook. Kalau tengok yang botol kuning tu kan, masa tu saya tengah buat LOA. Masa tu saya baru balik demo, saya tolong upline saya balik demo, downline saya balik demo. Masa tu saya tengah minum botol aloe vera, Alisha pun dia nak aloe vera. Sebab Alisha dia suka makan semua produk yang mak dia makan. Alhamdulillah jugalah. Sebab Allah beri Alisha ni mudah sangat makan produk Forever. 5-6 jenis setiap hari dia makan. So saya tengok Alisha minum aloe vera gel, saya terus ambil gambar. Dengan gambar tu jugalah ada sahabat saya bertanya, budak-budak boleh minum aloe vera gel? Di situlah saya dapat prospek. Dan gambar yang kat sebelah tu juga, masa tu center masih buka lagi. So saya bawa Alisha pergi kat center, tujuannya ambil gambar untuk kenangan. Sekarang ni center dah tutup tapi Alisha ada kenangan dekat center Kuala Terengganu. Rasa-rasanya mudah tak nak mulakan bisnes Forever ni? Siapa rasa bila dengar saya cerita pada pagi ni, yang kata orang yang nombor 1 tu, siapa rasa lepas ni macam mudah je sebenarnya nak Forever? Siapa rasa mudah? Sila tarik satu. Sebab lepas pada kelas ni, kita nak semua orang mula bersharing tentang Forever. Semua orang rasa macam mudah. Mudah je sebab cerita tentang apa yang kita makan, tentang apa yang anak kita makan kan. Okey, Alhamdulillah, terima kasih Cik Su. Betul, tukar niat kita. Jangan kita niat buat Forever duit semata-mata. Kita kena tukar niat kita untuk berkongsi tentang kebaikan
produk dan kata orang kongsi untuk orang buat income balik, buat duit. Itulah yang kita selalu ingatkan kepada downline kita. Pertama, ubah niat kita. Kalau kita fikir untuk kita cari duit yang banyak, bila kita share dengan orang reject, apa perasaan kita rasa? Kalau niat kita tidak ikhlas, aku nak share ni sebab apa? Sebab aku nampak kalau satu VIP aku dapat 300 lebih. Tiba-tiba hari ni kita pergi share dengan kawan kita, join ya, VIP murah gini bla 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 bla. Tiba-tiba orang kata, tak ambil tak ada duit. Apa perasaan kita? Ya betul best, sedih, kecewa, nak marah, down. Betul tak? Tapi kalau kita berkongsi dengan hati, dengan keikhlasan kita, kalau orang reject, orang kata, tak ambil beli mahal. Okey, tak apa. Kita senyum je, kita akan fikir, okey, bukan rezeki aku lagi. Ataupun bukan rezeki sahabat kita lagi untuk sihat bersama forever. Tapi jangan putus asa. Bulan depan, teruk lagi. Kita saja ke dia, cerita ke dia. Kemungkinan pengalaman yang saya buat, kalau bulan pertama saya share dengan sahabat saya reject. Saya tak marah pun, saya senyum je. Saya kata, okey tak apalah, saya cuma share sahaja. Tapi kalau berminat, boleh contact saya. Tapi bulan depan pula, kita pergi lagi share dengan orang yang sama. Pergi share dengan orang yang sama, dia pun kata, saya nak beli VIP, saya tak ada duit. Boleh tak saya nak 2 botol dulu? Nampak tak? Dah ada sinar kebahagiaan muka kita kat situ. Sebab apa? Kita dapat bantu kawan kita untuk sihat sebab dia makan produk, dan kita dapat bantu juga sahabat kita untuk buat income. Walaupun dia masuk 5%. Ingat, selepas kita tajuk orang, kita melahirkan orang, adalah tanggungjawab kita untuk bawa dia berjaya bersama-sama dengan kita. Andai kata dia kata nak berjaya lah. Kalau dia kata tak mau berjaya, dia kata nak makan saja, kita tak boleh paksa lah. Kita boleh bantu dia makan dengan murah. Okey, rasa seronok tak? Slide saya nombor 1 tu. Tak tahu nak mulakan bisnes macam mana. Kalau seronok, kita nak pergi ke slide nombor 2. Nombor 3. Nombor 4. Aduh lah. Okey, ni pun ramai juga downline kita kan. Bila kita kata tadi dah tak tahu nak mulakan bisnes macam mana. Sekarang ni pula malu nak mulakan. Ramai ada orang kat dalam ni malu nak mulakan. Saya dulu, masa saya join Forever dulu, saya tidak didedahkan pergi ke pasar-pasar. So saya tak ada lah rasa malu. Tapi selepas saya belajar pergi ke pasar minggu lepas, baru saya tahu apa erti malu. Tapi bila kita fikir kalau saya dimalu, downline saya 10 kali malu daripada saya. Betul tak? Kita ni kan ibu, kita kena tunjuk sikap yang baik, sikap yang berani, sikap yang bertanggungjawab supaya anak yang kita lahir dan melahirkan anak lain juga, dia akan duplicate saja. Jadi tahun ni adalah tahun teamwork, betul tak? Bila tahun teamwork ni saya sangat seronok sebabnya kita bekerjasama, bergabung bersama upline ke downline ke, kita cari jalan macam mana kita nak bantu anak tim kita untuk buat sale, untuk sharing, kan? Okey, Bel dah menguak tu Bel. Okey, so kita kena buat malu macam mana nak mulakan sekarang ni. Kita orang apply ni sedang kata orang meeting, berbincang untuk bantu anak tim turun ke pasar-pasar untuk edah flyers. Pada malam ni berapa orang kat dalam ni? 34 orang ni. Untuk kata orang, untuk join kita boleh PM manager masing-masing. Boleh PM manager masing-masing untuk kita pergi dekat pasar untuk buang malu. Permulaan je. Tapi sekarang ni kita rasa sangat bersyukur lah. Sebab apa? Sebab kita sekarang ni keluarkan pakai mask. So tak adalah malu sangat. Orang tak nampak kita. Betul tak? So daripada pengalaman kita keluar pasar tu, kita boleh kata orang boleh jumpa lah. Tapi jaga SOP. Di situlah kita mula nak buang malu.
Okey. Jom Cik Su, esok kita pergi ke Pasar Tani insya-Allah. Anak tim yang nak join pergi ke Pasar Tani esok, siap-siap 7.30 tunggu dekat Pasar Tani Okey. So ni adalah kerja buat kita lah. Malu nak mulakan. So kita jangan malulah. Kita buat selagi kita rasa benda tu tak kata orang tak melanggar syariat, halal, kita teruskan saja. Kita akan duplicate benda yang sama. Contohnya saya pergi mula-mula saya pergi dengan Siti Aisyah sebab saya tak pernah lagi keluar ke pasar, so saya tengok macam mana cara dia buat. So saya buat perkara yang sama macam Siti Aisyah. Keesokan harinya saya call anak-anak tim saya mana yang nak join saya. So ikut hari yang kedua pula saya keluar dengan Rozima, alhamdulillah, dan insya-Allah Rozima pun akan duplicate kepada anak-anak tim beliau. InsyaAllah mula-mula je kita rasa malu. Lepas tu kita tak rasa malu dah bila kita nampak duit. Okey, jap. Okey, lepas tu yang seterusnya masih tak ada masa. Tajuk yang saya bagi pada malam ni semua yang berada di otak downline kita, betul tak? Tak ada masa, malu, tak tahu nak mulakan. Okey, pasal masih tak ada masa ni, kalau tengok dekat slide saya ni, ni yang gambar kat tengah ni adalah gambar masa saya buat kuih muih. Masa ni setiap hari saya buat 5-6 jenis kuih. Anda rasa saya ada masa tak untuk berforever? Cuba tarik. Ada masa ke tak untuk saya berforever? Sebab apa? Sebab hidup saya ni macam Cik Siti Pepo kata tadi lah. Bangun tidur, kejut tidur, buat kuih. Bukan kata satu jenis, 5-6 jenis kuih saya buat. So saya memang tak ada masa untuk saya nak fikir tentang forever. Tapi bila saya duk fikir balik, duk tenung balik, duk ingat balik kata, kalau saya buat kuih ni, selama-lamanya saya akan penat begini. Betul tak? Jadi saya perlu fikir bila masa saya untuk saya buat forever. Masa tu saya memang terfikir jugalah, kalau aku buat forever, aku tinggal kuih, adakah aku dapat income kata orang, buat terus dapat income. Betul tak? Sebab kita baru pemula step untuk belajar. So saya tak tinggal kuih saya. Macam awak semualah, awak ada kerja hakiki. Tapi awak kena perlu juga bagi masa untuk forever walaupun sekejap. Kalau awak nak ikut ke kerja hakiki awak, selama-lamanya awak akan kerja hakiki gini. Kalau forever, kita akan leveragekan masa. Kita akan gandakan wang. Macam-macam kan, dalam kelas kita selalu diajar kata gandakan masa, gandakan wang, kita bekerja sikit tapi akan datang pulangan wang yang banyak. Jadi saya mula terfikir, saya kata kalau aku dah bagi ruang untuk forever walaupun 1 jam, masa bila aku boleh untuk berubah, untuk ubah kehidupan. Masa saya tengah buat kuih masa ni, waktu saya dengan Alisha sangat terhad. Saya tak ada masa nak dukung-dukung Alisha, nak lotek-lotek Alisha. Bukan kata duk cium, tapi banyak saya letak Alisha dekat dapur. Alisha banyak tengok saya duduk dekat dapur. Saya nak pegang dia, nak main. Kalau nak suap makan pun, kena cepat dek makan dek. Umi nak buat kuih. Cepat dek. Semua cepat. Okey. Lepas tu saya terfikir, saya kata kenapa aku tak nak bagi masa untuk forever. So masa tu saya tak terus lagi berhenti buat kuih. Saya masih buat kuih, cuma saya kurangkan jadual saya buat kuih. Contohnya kalau dulu saya buat kuih, waktu malam masa ni saya dah buat kuih untuk COD esok pagi pukul 7. Balik je pukul 7, COD saya buat kuih untuk COD pukul 2. Balik pukul 2, saya buat kuih lagi COD lepas asar. So awak tengok tak, nampak tak masa saya dengan kuih. Sampaikan adik saya yang dekat rumah tu kata, dia nak pergi kerja, tengok saya buat kuih. Dia balik kerja, tengok saya buat kuih. Dia nak masuk tidur, tengok saya buat kuih. Sampai dia kata, ya Allah, dok tidur ke? Saya pun tak tahu berapa jam saya buat kuih, saya ikut customer. Kalau customer nak ada, okey boleh. Saya tak fikir lagi saya boleh dah buat masa tu, tapi saya sahut dulu cabaran. Tapi bila saya dah setuju untuk buat kuih, saya memang tak akan hampakan customer. Okey. Itulah ada kerja saya dulu. Bila saya fikir gitu, saya kata saya kena luangkan masa sekejap untuk forever. Masa tu saya jumpa dengan downline saya Kak Rozimah. Dan dia berapa dapat untung sebulan masa banyak tu. Saya tak kira untung masa tu Saya nampak duit itu memang
Tengok duit tu memang rasa seronok, tapi adalah dalam 300 sehari saya buat kuih dapat sekali dengan modal lah. Macam saya beli gandum, saya beli telur, saya beli gula banyak-banyak. So saya macam tak kisah sangat lah berapa modal tu. Tapi dalam 300 sehari saya dapat sale. Tak termasuk kuih raya lagi. Kalau kuih raya dalam 4,000 macam tu lah setiap bulan. Tapi penat je lah. Tahulah kuih raya kita buat seorang-seorang kan. Okay. Lepas tu bila saya jumpa downline saya Kak Rozimah, dia asal kena forever pun disebabkan sakit dia stroke, tapi manage stroke, dia kata dia nak buat forever. So saya kata okey, saya akan bantu dia, saya akan turun buat kata orang buat demo bersama dia. Masa tu saya dah mula cut waktu kuih saya. Kiranya saya buat pukul 5 pagi, pukul 8 sehingga pukul 9, saya terus habis COD, saya dah ambil order dah. Saya terus pergi kepada downline Kak Rozimah lah. Kalau dia ada appointment dengan klien dia, okey. Lepas saya balik COD, saya terus pergi dekat rumah klien Rozimah untuk demo. Masa itulah saya start bagi masa dalam forever. Tapi alhamdulillah lah, lepas saya kata orang mula aktiviti dengan anak tim, masa tu dah mula PKP yang kedua. Dah tak boleh nak buat kuih, dah tak boleh nak COD, memang tak boleh nak keluar langsung untuk buat kuih. Masa tu lah saya terfikir, ya Allah, nasiblah aku bahagi masa sebelum ni dengan buat kuih, dengan buat forever. Lepas pada tu saya masih buat kuih lagi, tapi saya buat kuih senyap-senyap. Saya dah tak up dekat Facebook. Sebab apa? Kalau saya up dekat Facebook, ramai yang akan order. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur lah rezeki saya dekat kuih ni. Alhamdulillah, sampai sekarang kalau orang nak kuih dia berbisik dekat WhatsApp. Saya boleh tak saya nak order kuih berapa hari bulan. Saya cakap okey, kalau awak nak ambil boleh. Kalau khabar awak boleh. Kalau khabar last minute minta maaf, saya tak sempat nak buat. Nampak tak perbezaan saya dulu dan sekarang. Kalau dulu masa saya tak buat forever, orang kata nak hari ni, katakan pukul 8 orang telefon, nak pukul 10, okey boleh buat. Saya terus pergi dapur buat siap. Tapi sekarang ni, kalau orang nak, orang kena tempoh awal. Contohnya sebulan ke nak majlis, tempoh. Saya akan tulis, okey, saya akan buat berapa bulan. Tapi saya tak akan buat hari-hari. Begitulah. Kalau kita ikut tak ada masa, memang kita tak akan ada masa sampai bila-bila. Betul tak? Siapa setuju dengan saya? Saya tak suruh pun berhenti dengan kerja hakiki. Boleh teruskan kerja hakiki. Tapi kalau bila kita dah rasa seronok, kita dah dapat income dalam forever, kita dah rasa, kata orang nak melepaskan kerja hakiki pun rasa tak sayang. Macam saya lah sekarang ni. Walaupun saya minat sangat buat kuih, kalau kata saya nak berhenti buat kuih pun saya dah rasa tak sayang sangat. Sebab apa? Sebab kita dah dapat income dalam forever, alhamdulillah. Pokok pakarnya nak 1000 daya, nak 1000 daya, tak nak 1000 dalih. Betul tak? Saya masih lagi buat kuih tapi bisik-bisik je kalau nak order. Ataupun kawan-kawan yang nak datang kat rumah saya, mereka cakap nak makan kuih, insya-Allah saya akan buat. Sebab apa? Tu adalah hobi saya. Saya kalau tak buat kuih sehari, rasanya macam tak lengkap hidup saya. Tu adalah memang minat saya dari dululah. Kan Bel pernah makan nasi dagang saya kan? Okey. Okey, so siapa dekat dalam sini bila dengar saya sharing macam ni, rasa-rasa nak bahagi tak masa lepas ni bersama dengan Forever? Walaupun 5 minit, awak kena ambil masa walaupun 5 minit. Jangan bagi alasan tak ada masa. Saya tak ada masa, saya sibuk, saya ni. Sampai bila kita nak beri alasan yang kita tak ada masa. Start daripada malam ni, lepas dengar saya sharing ni, walaupun tak boleh ambil banyak, ambillah sikit. Ubahlah. Ubah bukan untuk diri saya, tapi ubah untuk diri sendiri, kehidupan kita. Betul tak? Alhamdulillah jugalah. Sebab saya berubah dengan masa, dengan berubah yang tak ada masa. Sekarang ni Alisha selalu di samping saya. Nak duduk atas riba 2 jam pun tak apa. Kalau dulu nak duduk 2 jam, Dek boleh Umi nak pergi buat kuih. Tapi sekarang nak duduk 2 jam, nak duduk 3 jam, sentiasa bersama dengan saya. Alhamdulillah sangat-sangat bersyukur. So siapa yang masih bagi alasan tak ada masa,
sila fikirlah dengan kata orang dengan bijaklah mana ni. Okey. So seterusnya buang malu buat duit. Ni buang malu buat duit. Saya ni masa pergi dekat pasar ni sebab saya sebenarnya dulu arwah mak ayah saya jual dekat pasar pagi, pasar tani. So dulu saya pernah lah tolong mak ayah saya berniaga. Jadi saya ramai juga lah kenalan dekat pasar-pasar ni. Pada mulanya saya malu nak pergi ada flyer dekat sini sebab orang yang kita kenal kan. Tapi bila kita fikir kalau aku malu, anak buah aku macam mana? Lagi malu kan. Lagi saya pun buang malu dan saya fikir buang malu kita akan buat duit. Kalau kita malu kita tak akan ke mana. So kita sharing je. Kita cerita je orang nak beli ke, tak nak beli ke, tu bukan urusan kita. Rezeki datang di tangan Allah SWT. Tugas kita bercerita, bersharing sebaik mungkin. Ni adalah kata orang ni lah. Saya sharing pada minggu lepas lah. Ni aunty ni saya sharing. Aunty ni dia memang daripada dulu lagi. Dia pun kenal saya walaupun saya pakai mask dia kenal dan dia pun dia tanya saya, dia kata produk Forever ni dah lama, dia kata ada seorang kenalan Melayu dia bawa kereta Mercedes jual Forever. So saya pun terus cerita sedikit GEP kepada klien ni. Sinilah kata orang kita kena buanglah malu kita untuk buat duit. Dan kat sini juga kita tengok nak dapatkan income duduk di rumah. Okey, kalau kita tengok kat sini ni adalah income saya. Walaupun tak seberapa tapi alhamdulillah sangat-sangat bersyukur. Kalau dulu saya nak income macam ni, saya kena tidur 2 jam saja sehari. Tapi sekarang alhamdulillah saya boleh tidur dengan cukup lena, bangun pagi esok dengan senyuman yang sangat manis. Macam Cik Siti Kepoh kita kata. Betul tak? Sebab apa? Sebab dapat income macam ni pun kita dah tak pernah untuk berjaga malam dan sebagainya lah. Dan ni juga income CBN kita. Alhamdulillah. Dialah yang banyak memberi semangat, banyak membantu saya lah. Okey, dan ni juga income downline saya, Rozima. Okey, ni semua adalah income suri rumah. Siapa kata suri rumah tak boleh berjaya? Siapa kata suri rumah tak boleh buat forever? Sebenarnya suri rumah lagi lah boleh buat forever. Sebab apa? Sebab dia banyak cabaran dekat rumah. Betul tak? Dengan anak-anak, balik suami nak kena masak dengan suami. Tapi dia tidak putus asa. Sebab apa? Dia kata, aku nak duduk kat rumah pun aku nak dapat gaji juga. Macam suami aku keluar bekerja. Jadi dengan situlah dia ada niat untuk dia berjaya dan forever. Kita ada sistem kan, kita follow je lah. Betul tak? Kelas tu kena masuk. Yang penting jangan putus asa. Okey. Okey, yang seterusnya tak tahu nak guna WhatsApp dengan betul. Ni ada tak orang tak tahu nak guna WhatsApp dengan betul? Siapa tahu apa kegunaan WhatsApp kita? Kita nak buat forever, nak buat bisnes ni, apa yang boleh kita guna dalam WhatsApp kita? Contohnya selain daripada kita WhatsApp personal seorang-seorang, kita boleh buat macam mana dengan WhatsApp? Sila tarik. Cepat. Ngantuk mata ke? Okey, selain daripada kita WhatsApp personal, kita boleh broadcast. Semalam baru kita belajar copywriting, betul tak? Semalam baru kita belajar copywriting daripada Kak Laila kita. Siapa yang masuk semalam? Siapa yang masuk mesti dia tahu macam mana dia nak guna copywriting tu. Dalam WhatsApp kita boleh broadcast, kita kumpul berapa kumpulan broadcast yang kita nak buat. Setiap minggu kita akan broadcast produk yang berlainan. Contohnya hari ni obat gigi. Grup yang kedua kita post pasal produk lain. Situ adalah untuk kita untuk dapatkan sale kita. Kalau kita pandai guna WhatsApp dengan betul. InsyaAllah lah nanti kita akan adakan kelas untuk guna WhatsApp ataupun guna Telegram insyaAllah. Hari ni saya cover seberingkas sajalah. Bagi yang tak tahu nak guna WhatsApp tu boleh broadcast, selain tu boleh up dekat status WhatsApp. Saya selalu up dekat status WhatsApp, alhamdulillah sentiasa ada sale kat situ. Contohnya baru ni minggu lepas saya potong tabung
ni saya potong. Lepas tu saya broadcast. Siapa nak sabun free boleh PM saya. Lagi ramai sangat orang akan WhatsApp saya. Sebab apa? Sebab dia dengar free. Sebenarnya kita nak bagi free. Betul lah kita bagi free tapi tujuannya kita nak GEP kan. GEP kan customer kita tu. Itulah salah satu taktik saya untuk kata orang untuk mencari prospek. Kadang-kadang betul dalam kata orang dalam kelas kita kan dia kata 50 hingga 100 orang kita kena listkan nama, tulis, kita kena telefon call orang selama 2 bulan. Betul tak? Yang tu saya buat tapi kadang-kadang bila kita buat yang tu ada yang bagi respon yang baik, ada orang tak nak jawab, ada yang block. Tapi saya tak putus asa. Dalam yang tu kita tetap buat tapi cari cari jalan lain untuk macam mana kita nak cari prospek. Dengan saya buat macam tu lah. Saya potong sabun kecil-kecil, saya up dekat status WhatsApp atau Facebook. Siapa nak sabun free boleh PM saya. Siapa nak sabun free boleh WhatsApp personal saya. Cepat. Saya cari 10 orang saja nak bagi sabun free. Masa tu berdua-dua WhatsApp saya. Saya nak. Macam mana nak? Okey, mari ambil sendiri dekat rumah saya. Okey tak? Saya kata mari ambil sendiri dekat rumah saya. Bila dia ambil, ada 2 orang customer saya tu dia duduk mana seorang, dia duduk yang burung seorang, duduk jauh lah daripada rumah saya. Bila dia mari dia kata, alah kecil nak sabun free. Saya kata yelah dah free tester saya kata. Dia bertanya dah sabun ni untuk dia. Saya kata semua boleh. Untuk kulit, untuk anak gatal kulit clean semua boleh. Lepas tu dia tu tanya, alah kecil sangat berapa hari dia boleh guna. Dah berapa stok sabun ni dia tanya. Nampak tak? Saya pun terus keluarkan sabun saya. Besar sabun ni RM26 satu ketul. Dia kata dah boleh lah, saya beli je lah. Hot free saya ambil. Kalau nak beli pun saya nak beli. Nampak tak kita dapat prospek dekat situ. Siapa rasa seronok bila saya share begitu. Seronok kan? Kita kena kata orang Business Forever ni kan kita yang pegang steering. So kita buat je lah selagi tidak salah, betul tak? Sangat seronok, betul si Bik Syida. Sangat seronok sebab apa? Sebab kita memberi kepada orang walaupun seketul tu kecil tapi Allah memberi balik rezeki tu kepada kita, seketul sabun laku dijual. Tu adalah strategi saya. Strategi saya yang selalu saya buat dekat status WhatsApp. Okey, seterusnya kita masih ada peluang lagi untuk promo SYJ Hot Promosi ni. Ingat ke tahun lepas je lah tapi tahun ni ada lagi. Alhamdulillah, ni adalah peluang kita lah. Betul tak? Tadi kita dah tengok kan, tak ada masa, malu. Semua kita dah belajar tadi. Start daripada malam ni, buang malu, buang tak ada masa, buang dia yang saya buat tadi tu. Kita terus promo SYJ. Saya kalau orang tanya pasal produk Forever, saya memang akan cerita dulu tentang promosi SYJ ni. Kalau orang kata saya tak ada duit lah nak beli mahal sangat, saya terus bagi 3 botol, kira siap-siap sekali dengan ahli. Nampak tak? Kita memang target VIP, tapi kalau tak boleh VIP, Novus pun jadilah. Alhamdulillah rezeki juga kita untuk kita beri orang makan dengan murah. Tak ada lah RM99 sebotol. So SYJ pack ni masih ada harga promosi. Sila kata orang promote lah. Jangan takut, jangan jadi ahli nujung. Ramai kat dalam ni jadi ahli nujung. Nak cerita SYJ takut. Kayak gikang orang kata mahal. Kayak gikang orang tak mau beli. Kayak gikang orang blok aku. Banyak lah kayak gigi. Sedangkan kita tak tahu pun dalam rumah dia tu dia ada duit banyak mana, betul tak? Kita tengok je, orang ni susah pandang awak anda yang susah. Padahal bila kita cerita SYJ pack, kejut kita. Dia kata, oh biarlah saya nak beli SYJ lah. Sebab apa? Sebab murah makan selama-lamanya. Nampak tak? Jangan takut untuk bercerita SYJ. Saya kepada customer saya ataupun downline saya, kalau suruh saya GEP kan customer dia tu, saya memang closing SYJ. Sebab apa? Saya siang kat orang. Kalau awak beli Novus, awak tengok perbezaan harga kat sini. Kalau bukan ahli RM99, sanggup ke kita cerita ke kawan kita? Ambil RM99 sebotol, sedangkan kita untung dapat 20 lebih. Betul tak? Kalau kita nak ikut ke duit, biarlah jual je lah ilmu masuk ahli sudah.
kita dapat RM24. Tu adalah sikap kita yang tidak bertanggungjawab. Siang, betul tu Rozimah, siang. Okey, jadi kita kena terus closing yang VIP ni. Yang 1,300 tu terus closing waktu. Jangan duk fikir alah siang dia tak ada kereta, rumah dia gitu gini. Kita duk tahu padahal duit dia tu banyak daripada kita lagi. Dia pula nak makan untuk kesihatan diri dia. Dah siap ke jual RM99 emas botol daripada ada yang murah. Terus tabur korang. Baik awak ambil SYJ. Dapat 14 botol aloe vera. Nak beli pula awak dapat less 30% selama-lamanya. Lepas tu awak dapat peluang untuk join business. Awak dapat menaja orang. Cerita sungguh-sungguh. Yang SYJ dulu. Yang ahli nervous tu tolak ke diam dulu. Jangan cerita lagi. Nervous tu cerita sikit-sikit dah. Cerita SYJ tu kau tulis dekat buku kita tu. Dekat kita nak closing orang tu. Kita tulis. Untung kalau VIP berapa sebotol untung. Siapa kat sini tahu kalau VIP berapa kita untung sebotol? Cepat-cepat, siapa tahu? Kalau orang yang jawab cepat tu dia memang selalu closing VIP lah. Berapa untung sebotol AVG kalau kita join VIP? Kita jual kat orang laku sebotol berapa? Ada orang nak dah kelas Cepat. Berapa sebotol? Ke dah ada closing VIP belaka Cik Isu tadi baru dapat closing VIP. Aduh lah. Berapa? RM24.75. Nampak tak? Banyak dah keuntungan dekat situ. Yang Yana mana 29 tu yang Yana. Kira balik. Betul ke tak? Jadi jangan takut untuk kita closing VIP. Ini adalah tanggungjawab kita. Lepas ni, kalau downline saya lah, kalau saya bunyi downline saya kata, saya takutlah nak cerita ke orang VIP. Saya takutlah dia tak ada duit siang je gini. Cerita dah ahli kita jadi ahli nujon dah tekan tapis je. Betul tak? Saya kata dah tahun ni, anak-anak buah saya bagi alasan kita siap dia. Okay, kalau dia beri saya, suruh saya GEP, memang saya akan closing SYJ. Sebab apa? Sebab masih ada peluang murah. Jadi kita gunakan peluang ni untuk kita share kepada sahabat-sahabat kita. Kek Gidang yang naik harga balik 1,820 lagi kesian. Macam saya dulu. Tengok Cik Su tu tunjuk duit banyak tu. Alhamdulillah rezeki Cik Su SYJ ni dah. Kita doakan juga orang yang ada dalam kelas kita malam ni, 31 orang ni. Esok cepat-cepat di closing VIP dan semoga Allah bantu kita untuk bantu orang untuk sihat juga bersama dengan package SYJ insya-Allah. Kita doa sama-sama Okey, so rasanya sampai di sinilah kelas saya pada malam ini. Okey, rasanya sangat-sangat seronok dah dengar kelas malam ni. Mana yang rasa macam saya ni tak ada masa ni nak buat forever. Saya ni rasa malu ni nak buat forever. Rasa-rasa bila dengar kelas saya malam ni ada tak perasaan tak banyak sikit pun tak apalah. Sikit pun tak apalah buang perasaan malu ataupun nak ubah diri kita. Okey, ada soalan boleh tanya Okey, kalau ada soalan boleh tanya. Okey, terima kasih Wan Aisyah. Seronok kan? Seronok sebab apa? Kelas malam ni kelas santai-santai saja. Tak nak stres, tak nak ada tekanan. Minta maaf lah walaupun permulaan tu agak kata orang agak ada musyakkah sikit dengan slide saya ni apa semua. Saya minta maaf lah. Sebab apa? Sebab semua itu adalah perubahan baru belajar. Betul tak? Saya nak ubah kata orang, ubah kehidupan, ubah segala-galanya lah. Daripada orang yang tak pandai, nak jadi ke arah yang lebih pandai. Okey, so saya rasa setakat ni dululah kelas saya pada malam ni. Segala yang baik tu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lemah dan kurang tu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya mohon segala apa yang saya ajar pada malam ni walaupun tak boleh ambil banyak, ambil sikit pun tak apalah.
janji dapat ubah diri kita sendiri. Dan semoga Allah memberi rezeki yang melimpah-limpah kepada anak tim kita 31 orang pada malam ni untuk berjaya bersama-sama dalam Forever. Ingat kalau rasa down, kalau rasa kata orang tu mati akal, tak tahu nak buat Forever macam mana, carilah upline yang melahirkan awak. Awak carilah upline yang melahirkan awak. Tak ada upline pun yang melahirkan downline, tak nak downline dia berjaya. Okey, tahun ni kita tak nak asyik upline je cari downline. Kadang-kadang kita duk call dia siap tutup lagi telefon. Tambahnya bagi kita kacau dia. Betul tak? Padahal kita nak ajar dia untuk buat duit. Sebab apa? Dah dia janji dah kita. Nak masuk VIP ni saya nak makan dengan sihat. Tapi saya nak buat duit. Saya nak berjaya. Setakat mulut saja nak berjaya. Tindakan tak ada. Tindakan terlauk. Kita boleh berjaya tak? Tak boleh berjaya. Mindset kita kena tukar. Start daripada malam ni sebelum tidur, fikir balik benda yang saya cakap ni. Betul dah, aku kadang-kadang upline aku telefon saja aku tak bakat. Sebab apa? Takut nak jawab. Takut nak mengelak. Tapi fikir, siapa yang rugi? Saya pengalaman saya dulu setiap hari manager Cik Su telefon saya. Setiap hari gerak saya. Saya sangat bersyukur. Sebab apa? Sebab dia sayang ke saya. Dia nak saya berjaya. Setiap hari kadang-kadang kalau tengok je nombor telefon Cik Su. Cik Su telefon. Kadang-kadang ketoi. Nak jawab tak boleh. Nak jawab tak boleh. Tapi sebab apa? Kalau aku buat gitu ke Cik Su, anak buah akan buat juga aku. Jadi akak jawab dia Cik Su. Cakap dengan Cik Su. Betul tak? Tapi sekarang ni kita orang dah ada tim masing-masing. Jaranglah nak bergayut dengan sesama sendiri. Kecuali sebulan sekali. Tapi dah sebulan sekali kau nipu sebulan sekali, seminggu sekali. Dah dengar suara Cik Su dengan CBN Syida tak boleh rasa tak sempurna hidup. Betul tak? Sebab kita memerlukan sesama sendiri. Sebab apa? Kita dah berjanji, masing-masing dah berjanji untuk bawa anak tim kita berjaya bersama-sama. So malam ni, mana yang dengar kelas kita pada malam ni, silalah kacau upline anda. Start daripada esok. Biar upline anda rasa serabut pula dengan anda. Betul tak? Bila upline saya serabut lah dia ni telefon semua. Tapi tak ada upline jawab gitu saya rasa. Upline akan rasa seronok. Bila awak telefon dia, dia tahu orang mana yang nak dia berjaya. Okay, saya baca soalan sekejap Ada soalan ke? Betul kena cari susu sendiri. Berdosa tak angkat, betul. Suhaimah boleh share sikit tak bila ada orang PM di Facebook macam mana Suhaimah jawab? Okey, kalau contohnya kalau orang PM saya dekat Facebook, ada jugalah yang PM saya dekat Facebook, saya terus beri salam, terus tanya khabar dia dulu. Kita kata orang saya ni, saya tak suka bila orang yang saya tak kenal tiba-tiba kau tanya berapa harga Aloe Jelly, terus khabar RM69. Saya tak suka macam tu. Saya suka kata orang jalinkan ukhuwah dulu. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih kerana berminat dengan item yang saya promote. Boleh tahu siapa? Kita jalinkan ukhuwah dulu. Lepas tu dia kata lah, saya ni duduk mana? Okey, boleh saya tahu kenapa ya nak pakai Aloe Jelly? Tu adalah soalan saya, yang akan saya tanya customer. Dia kata, saya ada masalah gatal, eczema, apa semua. Masalah gatal, okey. Produk aloe vera gel ni sangat baguslah untuk gatal. Tapi kalau kita nak tarik dekat mesej ni agak sukar sikit. Sebab apa? Saya ni biasa bagi alasan ganda. Kadang-kadang saya mesej dekat Facebook saya tak dapat baca. Saya walaupun boleh baca, saya bagi alasan macam tu. Kenapa saya bagi alasan macam tu? Sebab saya nak dia bagi nombor telefon kat saya. Itulah saya biasa buat. Saya tanya khabar, lepas tu tanya Jelly nak buat apa, terus saya cakap, okey sebenarnya kalau kita nak cerita kat dalam mesej ni agak sukar sikit sebab kadang-kadang saya tak nak baca benda yang awak nak bertanya. Kalau betul-betul nak tahu pasal Aloe Jelly, boleh bagi nombor telefon. Bila dia bagi nombor telefon, saya dah tunggu esok dah. Sekarang tu juga saya telefon dia. Saya telefon dia, saya cerita kenal dulu. Kita macam ke seolah-olah kita baru nak berkenalan, bukan nak jual produk. Baru nak berkenalan dulu. Saya pernah handle seorang customer duduk dekat Kelantan. Dia nak beli untuk anak dia sembelit je asalnya.
Lepas tu saya punya sembang dia, esok baru saya kabur harga. Tu pun dia telefon saya balik, dia tanya, kita duk sembang macam kenal lama dah. Saya nak tahu sebenarnya LOP berapa. Nampak tak? Seronok kita bersembang untuk dapatkan kuah. Saya dah ingat nak kabur harga produk yang dia nak. Tapi alhamdulillah rezeki saya juga dekat situ. Esok kan dia telefon saya. Imah, saya dah tahu gila berapa LOP tu. Saya nak beli untuk anak saya sembelih. Ya Allah, saya kata, dah ingat kita dah asyik berkenalan, duk sembang-sembang lah. Esok pula orang tanya, nampak tak? Tu cara saya closing. Saya banyak bersembang dengan orang, tanya sihat ke dok. Biasa kalau saya sembang, tanya duduk kat mana, kerja benda, apa khabar. Bila start apa khabar tu, saya suruh select tentang produk Forever. Oh ya ke? Saya dulu pun gitu dok. Nampak tak? Dah mula kita nak select. Bukan kita telefon orang kata, awak nak tahu tak produk Forever ni? Bagus, bla 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 bla. Dok suruh khabar bagus je. Dia orang akan block kita gitu. Lepas tu mula kata, saya tanya dok lah customer ni. Dia tak ambuh lah. Dia kata gini. Dah macam mana orang nak? Permulaan kita dah sibuk nak menjual. Kita kena tanya khabar dulu. Bila kita tanya khabar tu, mesti orang akan kata, alhamdulillah saya sihat. Tapi sejak saya kena COVID ni, saya rasa penat gitu badan. Nampak tak? Tu peluang dah. Kalau kata sejak saya kena COVID ni, badan saya rasa penat. Lepas tu saya tak cukup nafas. Tu peluang lalu awak untuk awak suggest produk awak. Awak boleh cerita, oh iyalah kan musim COVID sekarang ni, pertahanan badan kita kena kuat. Saya pun macam tu juga walaupun saya tak pernah kena COVID lagi, tapi saya dah standby produk untuk sistem imun kita. Lepas tu tanya, awak makan produk benda? Nampak tak? Nampak tak ayat situ? Awak punya produk benda? Awak makan produk benda? Terus kita ambil aloe vera, celup Maggi, terus closing. Kalau nak ada rezeki kita VIP, alhamdulillah. Kalau tak ada rezeki kita VIP, kita senyum saja. Tak ada hari ni, esok ada lagi. Betul tak? Selagi kita hidup, kita kena berusaha. Yang penting, ubah niat, ubah mindset dan ubah segala-galanya untuk kejayaan yang akan datang. Okay. So ada soalan lagi tak sebelum saya nak pass kepada CBN Syida. Malam ni CBN Syida ada juga slot sikit lagi dia tambah. Saya minta dia tambah sikit slot untuk CBN Syida. Sebelum saya pass kepada CBN Syida, ada lagi tak soalan untuk saya? Cepat-cepat tanya. Ada lagi tak? Kalau tak ada, saya nak pass kepada CBN Syida lah. Tak ada lah Dia nak suruh saya tanya Malam ni santai-santai nak pilih ke soalan cik tak bel? Kak Rani terus demo online ke? Ya. Saya kalau saya dapat prospek dekat Facebook, memang saya akan set masa dengan dia untuk Google Meet. Saya terus Google Meet. Bila saya telefon dia, saya cakap gini, saya kata okey, petang ni awak ada masa tak? Ada masa tak? Kalau dia kata pukul 3 atau pukul 4. Dia kata pukul 3, pukul 4 dulu, pukul 5. Terus on pukul 5. Walaupun saya kata saya nak keluar pukul 5, terus saya on dulu. Sebab apa? Bukan senang kita nak cari customer kita yang ada masa untuk kita. Saya rela ni dulu. Saya rela hold dulu saya nak keluar. WhatsApp video call pun boleh. Ya, WhatsApp video call boleh. Saya ada juga prospek, tak ada Google Meet, tak ada Zoom. Video call pun jadilah. Ada kawan saya dekat Kajang. Saya buat video call ke dia, siap habis GEP saya buat ke dia. Kita boleh guna belaka. Sebenarnya, kalau untuk kita GEP prospek, ke WhatsApp boleh, ke Telegram pun boleh. Video call Telegram. Dekat Google Meet pun boleh. Dekat Zoom lagi lah boleh. Tapi yang tak bolehnya kita dah pandai GEP. Betul tak Cik Su? Suka Cik Su. Kalau kita dah ada GEP tu yang kita sakit sikit. Sebab GEP tu adalah senjata utama kita. Sebab tu saya kata, kalau kita nak betul-betul berjaya, wajib buat GEP. Jangan nanti awak hebat, awak pandai baru nak buat GEP. Saya dulu saya ingat, mula-mula first time saya buat GEP, saya pergi hantar kuih. Masa tu saya siap ke Cik Su. Cik Su duduk Ursila, saya duduk cabang 3. Saya kata, ada orang nak buat GEP, saya pergi hantar kuih, anak dia gatal badan.
Saya berkata lah, kena dia anak. Dia kata gatal apa semua kan. Saya pun mikir, ish aku nak GEP ni tapi aku nak buat lagi seorang ni. Nak telefon Cik Su kan, dok kan Cik Su nak mari, dok kan aku nak tunggu sini berjam-jam. Kayak gini nak gatal pula kat lain. Betul tak? Tak lah ni maksud saya mah terus video call dan buat. Bukan. Saya contohnya dalam messenger dulu, saya akan minta nombor telefon. Lepas tu saya call dia dulu. Bukan terus video call untuk GEP dok. Orang kadang-kadang dia tak boleh nak terima kita. Kalau kita macam biasa kalau orang yang dok kenal nak buat video call. Kita jawab tak? Kita jawab kan? Orang yang kita dok kenal, kita takut orang siapa lah buat video call. Tunjuk pelik-pelik ke kita. Doktor susuk. Betul tak? Tu kan masuk Kak Rani. Betul tak? Ke saya salah faham je. Betul tak Kak Rani? Okey, kalau kita nak video call, kita kena tanyalah dia dulu. Kita buat temu janji dengan dia. Contohnya kita call dulu, tanya khabar apa semua. Kalau betul dia nak tahu, okey, awak ada masa tak? Saya nak tunjuk produk ke awak. Sebab awak duduk jauh. Saya nak tunjuk biar real punya produk. Masa itulah kita janji dia buat video call dan terus kita GEP. Yang penting awak kena berani GEP. Awak jangan takut. Jangan takut untuk mulakan GEP. Awak belasah je gana pun GEP, janji awak kira betul. SYJ betul awak sebut, awak kira betul closing awak harga nervous, tolak 5%, ikut formula yang betul, beres GEP awak. Bila awak tengah kali, awak akan rasa seronok. Bestnya closing sendiri sebenarnya. Ya betul best. Set masa dulu. Set masa dulu. Jangan main terjor je nak buat video call kan. Hello. Jangan main terjor je. Ni Kak Ani ni. Okey Kak Ani. Imam maksudnya buat secara live lah kan, GEP tu kan? Secara live lah. Bila Kak Ani dah set masa dengan dia, Kak Ani video call dia. Okey, Kak Ani faham, video faham. call dia, terus standby lalu barang. Macam kita duduk depan sama depan. Saya sekarang musim PKP sebab gitu lah. Kadang-kadang downline saya bagi, okey, Mah tolong ni closing orang ni seorang boleh tak? Boleh? Bagi nombor telefon. Terus saya telefon, set masa pukul berapa. Sebelum nak set masa dengan dia tu, kita sedia dah barang kita nak GEP ni. Kita boleh siapkan kita nak closing. Okey, faham. Terima kasih. Sama. Okey, apa lagi ada soalan? Lepas ni kena belajar buat GEP sendiri. Kena pandai buat GEP sendiri. Kita jangan mengharapkan upline kita tolong setiap masa. Betul tak? Setiap masa. Jangan mengharapkan upline kita tolong setiap masa. 4 kali je kan bel? 4 kali ke 5 kali bel? Boleh tolong. Lepas tu pandai-pandai terbanglah sendiri. Betul? Tapi kalau nak terbang tu hati-hatilah. Jangan siapa langgar dinding ke langgar benda. Kena rujuk ke upline jugalah. Kak. Ya betul. Helang kena terbang. Okey, siapa lagi? Ada nak tanya soalan cepat-cepat sebelum nak bagi kasih Kak Syida ni. Pukul 10.30 dah ni. Rugi kalau nak tanya malam ni. Ya, boleh minta tolong upline manager GEP 4 hingga 5 kali. Betul, 4 hingga 5 kali. Macam Kak Rozima sekarang ni alhamdulillah dah pandai dah GEP sendiri. Sangat seronok lah. Sebab dia dah pandai GEP sendiri. Tapi dia tak pernah kata orang jauh daripada saya. Selalu, Mak ni macam mana, Mak ni kerana saya sangat seronok lah. Sebab apa? Sebab ada kata orang ukuah sesama tim. Lepas ni mana downline semua ni sila cari ganggu upline anda start daripada esok. Berebut telefon mak awak seorang ni kan. Cik Su anak dia berapa orang dalam ni. Esok berebut telefon Cik Su esok. Biar Cik Su kata lengah cakap letak orang ni. Jangan bagi Cik Su cari orang tu. Tambah dah upline cari anak. Biar anak pergi cari mak untuk minta susu. Betul tak? Okey, siapa lagi nak tanya soalan? Kadang-kadang saya ikut YouTube sebab tahu dah apa sibuk ramai anak. Ya betul tu Rozimah. Tu adalah sikap yang kata orang yang ingin nak berjaya. Betul tak? Dia tahu dah anak mak dia ni beranak ramai-ramai. Ada kadang tu dah nak jawab telefon. Tapi dia tidak putus asa, dia cari melalui YouTube. Betul. Sekarang ni kan semua di hujung jari, nak dengan tak ambuh sahaja. Sebab kita buat bisnes ni, kita jangan fikir kita buat untuk downline, untuk upline kita. Kita buat bisnes ni untuk diri kita sebenarnya.
Untuk diri kita, bukan untuk upline kita. Upline kita, kalau contohnya, saya sentuh sikit pasal 5cc ya. Kalau contohnya 5cc, upline kita pun buat 5cc. Tanya manager Cik Su, tanya Bel buat tak 5cc? Manager Cik Su buat tak 5cc? Buat, kita orang pun buat. Kita orang suruh awak buat, bukan kita orang nak buat. Semua buat. Nampak tak? Tulusnya forever. Bukan sebab kita beranak kawak, kita arah awak je buat. Kita duduk diam je kat rumah. Jadi main besar tekan arah, buat. Kita pun buat benda yang sama betul. Datuk Desmond pun buat. Sifu kita masih buat 5cc. Jadi 5cc tu adalah kita fikir tanggungjawab kita. Bisnes kita. Puyuk nasi kita. Kita jangan kata aku buat 5cc ni boleh ke upline aku. Siapa fikir gitu salah. Dia kena ubah mindset dia. Sedangkan kita pun buat 5cc. Ada tak forever? Ada kan? Awak sangat rasa bersyukur. Sebab apa? Sebab orang yang melahirkan awak tak berhenti-henti suruh awak buat 5cc. Bukan suruh buat je. Nak bantu pula awak buat. Awak cuma cari orang telefon, share dengan orang, awak nak dengar pasal produk. Okey, bagi ke manager awak, upline awak untuk permulaan. Sebab apa? Sebab awak tak pandai. Dimaafkanlah permulaan. Tapi kalau kebiasaan memang nak kena ketuk kepala. Betul tak? Nyau kata terlebih murah. Siapa ke kata orang 5-6 tahun tu suruh lagi siang ke setahun 2 baru dilahirkan tu. Kita nak bimbing kan. Jadi kena ada tanggungjawab belaka. Lepas ni kena pandai-pandai buat GEP. Kena pandai berlatih buat GEP. Kadang-kadang tu berlatih cakap seorang apa. Celup Maggi seorang apa. Untuk kita nak memberanikan diri kita. Ataupun siapa ada kat rumah. Okey, mai sini saya nak buat GEP. Ajak anak ke siapa ke duduk dengar. Kalau tak mendengar kita paksa suruh dengar. Betul tak? Untuk permulaan. Janji diri kita nak. Okey, betul? Okey, siapa lagi ada soalan dia nak bagi ke Siti Ansyidah ni? Tak ada lah. Wahidah celup mi sendiri FB. Ya, betul. Okey, lagi siapa-siapa lagi nak tanya soalan? Tak ada Okey, kalau tak ada saya serah kepada Siti Ansyidah lah. Okey, mana Siti Ansyidah? Siti Ansyidah ada? Ada. Okey, silakan Siti Ansyidah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada speaker malam ni, Manager Suhaimah. Kalau ikutkan penuh dah rasanya. Suhaimah sebut habis A sampai Z. Cuma tunggu kita bertindak sahaja kan. Jadi malam ni kita boleh sikit pasal kickstart. Saya ingat. Kita dah belajar belakang. Malam ni orang kata benda yang disebut tu adalah basic. Basic. Semua kita bermula dengan langkah yang pertama. Untuk jadi langkah yang ke-10, langkah yang ke-20 bermula langkah yang pertama. Jadi hari ni orang kata ubahlah mindset kita. Macam saya sendiri start tahun ni kita dah start macam dah akhir tahun. Jadi aura dia tu lain macam. Jadi sebelum ni mungkin kita rasa tak apalah awal tahun lagi, tak apalah. Macam 5cc lah juga kan ada masa 30 hari, semua orang ada 30 hari. Sebab apa orang boleh siap skor A? Sebab apa orang boleh skor A plus, A saja. Lepas tu ada ke B, A, B plus. Tak ada rasanya kot. Tapi kita cuba buat sehabis baik dan kita tak tahu rezeki kita Allah nak bagi bila. Macam saya sendiri pun bermula dengan kosong juga. Jadi kita cuba je lah apa saja yang sesuai dengan kita. Jadi saya sendiri pun asalnya tak reti, semua kita tak reti belaka kan. Buat semua tak reti. Tapi hari ni apa jadi reti. Saya nak cerita share sikit lah. Saya teringat satu cerita. Cerita ni berkaitan dengan kita tengok saya kan belakang rumah saya kan patah. Biasa tengok saya buat live kat patah. Saya tak payah beli, saya pergi je ke belakang tu. Biar ada siapa lagi kat patah rumah saya tu. Dah pandang umur je. Jadi kat belakang patah tu dia ada taing berombak, taing lenang. Betul tak? Orang kata kalau takut ombak kuat jangan berumah di tepi pantai, senapuk mulut kasur tu. Saya tak ingat dah saat ni.
Tapi alhamdulillah, terima kasih Cik Su. Tapi sebenarnya bila kita berlayar, kita naik perahu, kita berlayar, kita tengok ombak tu kuat. Dia boleh hentam kita punya perahu, menyebabkan kita terbalik. Kita takut nak pergi berlayar. Kita takut, boleh ke selamat ke saya berlayar ni? Saya tengok orang lain semua berlayar okey. Selamat sampai ke destinasi, ke Pulau Kapas. Kalau saya ni kat Marang, pergi Pulau Kapas lah. Saya pergi sekali baru, tapi rasa ya Allah serik juga rasa. Sebab apa? Dia punya ombak tu Masya Allah. Tapi sampailah juga. Jumpalah juga Pulau Kapas. Sebab nak meraihkan adik-beradik kita tak sampai lagi orang jauh. Kita pergilah. Maknanya kita pergi sampai juga. Tapi di tengah laut, masa nak pergi Pulau Kapas tu, kita tengok ombak yang sangat besar. Betul tak? Bila kita tengok macam tu, kita terfikir, macam mana saya nak gemudi saya punya kapal ni macam ombak besar, betul tak? Sebenarnya, kita silap. Ombak tu memang sentiasa macam tu. Dia ada besar tu adalah, orang kata, alam semula jadi dah. Memang ombak di kedalam dia, ada slow, dia ada kuat, betul tak? Tapi sebenarnya, kapal kita yang kecil. Kita perasan tak? Apa maksudnya? Saya tak faham lah mendalamnya. Sebenarnya kapal kita yang kecil, bermaksudnya ilmu kita yang kurang. Sebab saya pengalaman saya mula-mula masuk Forever Living, saya adalah seorang yang bisu. Saya tak pernah cakap. Saya sepi-sepi, tak ada kawan, tak ada. Saimah pun jumpa saya sebab live. Sebab apa dia jumpa Saimah sebenarnya ada sebab. Sebab apa boleh jumpa Saimah? Sebab satu, Saimah yang berdoa, no. Lepas tu yang kedua, Allah temukan kita sebab bukan saya saja. Bila kita teliti balik perjalanan kita, boleh berjumpa orang ni, berjaya. Macam mana masa tu Cik Su dia nekat nak buat. Bila nekat nak buat, saya memang malu not live. Saya memang bukan jenis wahid live. Tapi bila anak buah kita not live, kita kena jadi macam mana kehendak dia. Masa tu lah Allah bagi rezeki Saimah. Tapi dalam masa rezeki Saimah tu pula, dia ada berkira-kira. Kalau dok pergi, selamat duit aku. Kalau dia mari, duit aku melayang 1,000. Dia kata, betul tak? Tapi, masih Allah tu baik dengan dia. Sebab apa? Dia, dalam setiap perjalanan bukan kata seronok. Mari beli, terus jadi VIP, terus buat. Tak. Dia ada perjalanan. Saya mesti dia boleh jadi penceritaan dia pula. Sama lah macam saya pemula, macam kita semua dalam ni. Saya tengok kadang-kadang kita ada dalam ni. Sebab apa kita tak mau buka video? Kita ada dalam ni sebab apa kita senyap membisu. Masih tidak ada buang sifat orang kata takut. Tak apalah, Syida tu dia income tinggi. Saya mau tunjuk saya income tinggi. Lalu tanya saya, seronok dah dapat income 5 angka setiap bulan. Saya bukan tak bersyukur, tapi saya rasa macam nak kata seronok tu ada juga rasa sedih. Sebab saya kalau boleh, bila Tain boleh gaji tu kita semua 5 angka. Barulah seronok, bukan seronok, lagi panggil beronok-ronok. Semua orang dapat 5 angka. Betul tak? Impian saya tu. Jadi daripada dok pandai tu, saya ubah, kita ubah. Kita change kita punya mindset, kita ubah. Hari ni saya ubah, awal tahun jadi akhir tahun. Saya tak tahu lagi rezeki Allah nak bagi banyak mana. Jadi kita belajar ilmu, belajar. So, saya ingat arwah Dr. Rohaidah pernah cakap dengan saya lah. Dia kata, doktor kata share. Share lah Syida, awak kan dah sihat, share lah. Saya katalah doktor share lah. Doktor memanglah doktor. Ni nampak. Doktor memanglah doktor. Doktor cakap ABC, semua orang beli. Dalam ABC lah. Cerita sikit Dr. Rohaidah tu macam mana dia closing, betul tak? Dia punya confident. Sebab apa? Sebab kapal dia besar. Laut ni gelombang besar pun dia kata okey je, tak apa. Sebab kita rock the boat, kita naik kapal yang besar, Freedom of the Sea tu. Besar, mana ada rasa? Betul tak, Bel? Mana ada rasa bergerak pun? Tak rasa apa-apa. 14 tingkat kok. Saya dah 5 tingkat je. 5 tingkat rasa nak pergi mula lah, Bel kena pergi balik ni. Tak aci. 14 tingkat saya tak round. Tapi saya confirm akan datang kalau dia bagi kita pergi lagi, Bel. Kita akan bawa semua geng kita. Maknanya sebab tu saya tak pergi belakang sebenarnya, Bel. Saya simpang dulu, saya nak pergi semua orang. Jadi sebenarnya sebab apa doktor tu dia confident, dia boleh cakap sikit orang beli. Sebab apa kita cakap berulang-ulang orang tak beli. Sebab kita punya ilmu kita sedikit. Pernah dengar tak orang kata apa beza kita ni adalah ilmu nak kaya, ilmu nak berjaya, ilmu nak miskin pun nak jadi minta sedekah kena ilmu. Sebab apa lah, you nak kena tahu juga tempat yang mana dia nak kena duduk. Dia kena ada ilmu juga. Bukan pakai tadar dekat bawah tangga. Siapa nampak dia? Nampak? Jadi hari ni terpulang kepada diri anda. Saya mungkinlah sebab rezeki saya bila saya fikir, aku nak ubah hidup. Aku nak ubah hidup. Macam mana aku nak ubah ni? Cakap senang lah. Syida tu boleh lah cakap. Dia berapa tahun dah. Semua betul. Anda betul. Semua betul. Tapi kalau saya tak ubah, macam mana saya nak jadi macam sekarang? Macam mana Suhaimah nak follow saya? Suhaimah pun kata, dulu bisu, sekarang wah. Cakap tak boleh berhenti. Nampak? Saya belajar dengan orang kata step by step, langkah demi langkah. Sebab kita tak perlu jadi orang lain. Dalam Forever Living, anda tak perlu jadi orang lain. Jadi diri anda sendiri.
Kalau anda jenis jalan lenggang gilah. Betul. Anda jenis kalut macam si BN Azri yang ikut pandai dia lah. Dia memang macam gitu. Dia gaduh. Macam saya mak buat kuih. Buat gilah kuih. Buatlah kuih. Betul tak? Tu adalah dia punya keseronokan dia. Tapi matlamat dia adalah sama. Matlamat kita di Forever sama tak? Sama sebab kunci kita semua 5 sisi. Kan ada kunci 6 sisi. Ada sini upline di cover. Kunci awak di Forever ni 10 sisi. Ada? Dapat 2 T lah rumah dia. Betul tak? Melainkan dia kalau suami isteri macam Dr. Haida. Dr. Haida, bukan Dr. Haida, siapa ni? Kata ada yang buat pasangan. Dia buat, lepas tu dia daftar dia suami dia. Macam Kak Farida Hitam, suami dia join bawah dia. Dia ada 2 kunci. Jadi buat 10 sisi lah. Tapi sebenarnya matlamat kita adalah 5 sisi. Jadi bukan ombak yang kuat, bukan anda tak boleh nak belayar, semuanya kapal anda yang kecil, perahu anda yang kecil, ilmu kita kurang. Sebab tu perlu sangat masuk kickstart ni. Jangan tengok pada siapa yang memberi. Unzur ila man qala wala tanzur ila man qala. Jangan tengok siapa yang memberi, tengoklah apa yang dicakap. Kalau orang gila, hatta orang gila, awak jumpa orang gila, orang kita kata, kalau Muslim lah, dia kata solat 5 waktu itu wajib. Betul ke salah? Siapa kata salah, cuba tarik salah. Siapa kata salah? Orang gila kok. Dia kata solat 5 waktu itu wajib. Dia gila, boleh dengar dah cakap dia ni? Boleh dengar tak? Dia memang gila, tapi apa yang dia ucap adalah betul. Jadi kita pun follow. Macam saya hari ni, bukan saya, kita hebat, kita tak hebat, kita satu mulut. Kita satu akal, Allah bagi satu kepala. Betul tak? Tapi hari ni kita yang nak ubah. Saya kena ubah hidup saya. Saya kena ubah, bukan orang lain. Dr. Raida tolong saya 2 kali je. Dia kata 4 kali saat ni kan. Dr. Raida tolong untuk saya 2 kali saja. Saya pun segan nak suruh dia tolong. Saya buat sendirilah. Apa kata buat sendirilah. Dulu memang kata offline kan. Offline, saya memang banyak berhenti jumpa orang. Sehari 10 orang saya jumpa. 10 orang, walaupun saya tak faham pun sistem Forever Living tu apa dia. Tak faham, walaupun dengar pun tak faham. Sampai setahun saya dengar plan marketing tu pun tak faham. Nampak tak kefahaman tu milik Allah Ta'ala. Dengar tak Ustaz Sofian sharing malam hari tu, dia kata apa? Kadang-kadang dalam hadis sebut, orang yang memberi, orang yang mendengar lebih faham daripada orang yang bercakap. Betul ke betul ni? Ramai je macam Ustazah Sakinah ada, Ustazah Nur ada. Saya bukan Ustazah sebenarnya sebab cita-cita dari kecil nak jadi Ustazah. Ajar Quran sikit, orang panggil lah Ustazah. Macam apa? Dah tentu cita-cita kita, betul tak? Jadi hari ni nak ubah terpulang kepada diri anda. Kalau anda tak yakin, tak payah buat. Saya boleh terang kata tak payah buat. Tapi macam mana saya boleh nak ubah sebab saya nak jadi yang nak terbaik. Kita nak jadi apa? Yang Allah, yang Nabi kata, orang yang beri manfaat pada orang lain. Hari ni macam mana nak beri manfaat? Tengok orang susah nak Allah RM1, RM2, RM10 pun kita berfikir. Kita budak cukup. Kita pun PKP juga macam orang lain. Kita ni perlu kadang-kadang untuk orang beri pada kita. Jadi hari ni kita nak memberi, macam mana kita upah kita lah. Saya sangat-sangat rasa macam nak, yelah kita tak boleh nak jadi orang jadi macam kita. Orang tu tak orang lah. Awak tetap dengan pattern awak sendiri. Cuma matlamat kita sama. Matlamat kita sama. Jadi tahun ni adalah tahun kita berganding bahu. Tolong tanya, tolong share dengan kita. Ambil awak nak. Janganlah asyik kata macam ni. Saya pun macam, kadang-kadang rasa macam, kata macam dia nak kata, kalau awak bos, awak bos, tiba-tiba orang main kat awak. Okay, saya dah nak bekerja ni, okay. Kenapa saya nak kena buat ni? Cepat, kenapa saya nak buat? Tanya. Awak rasa macam mana perasaan awak? Kalau kita kata, okay, kita dah bagi step by step, tapi tak buat pun. Asyik tanya macam mana nak buat, macam mana nak buat. Tapi step tu tak ikut pun. Adakah list 50? Adakah list 100 orang? Tak ada. Jadi kita sebenarnya, bila kita ada semangat tu, kita ada orang kata step yang 5 langkah untuk berjaya tu dah ada, kita follow saja. Sebab apa saya boleh kata gini? Sebab kita dah join. Ada orang dah join sampai dari tahun lepas lagi. Betul tak? Ada yang dah supervisor, ada dah assistant manager. Jadi, benda ni kita kata dah dengar sekali, tak boleh 10, 2 pun okey. Tak boleh 2, 1 pun okey. Mana buat saja. Sebab dulu memang ada sedikit mencampur sebab kita kena keluar pasar. Sebab tu bila saya kata dah nak keluar pasar, boleh? Kita keluar je. Saya pun tunjuk saja. Kita share saja, tunjuk. Dia tengok. So memang tengok, oh gitu ke? Awak punya kreativiti lah. Awak nak bagi ke apa, nak cakap apa semua. Buat baik dengan orang, tak susah sebenarnya. Betul tak? Jadi bila saya memang tengok saya, dia pun duplicate kepada Rozimah. Zuraidah, dia kata, okey tak apa. Aku duduk dah jauh. Tak apa, sebab apa? JLTU Sida duduk lagi lah jauh, Arab Saudi. Dia boleh apply pun dia tak jumpa pun dia. Tapi sebab apa dia boleh jadi JLT? Sebab semua terletak daripada mindset dia. Betul tak? Hari ni kalau kata sebab orang tu berjaya sebab ni, tak akan berjaya kita di Forever. Sebab apa? Sebab syarat di Forever tidak pernah ada syarat awak ni orang macam mana.
Awak pattern awak slow, cakap slow. Ikut pandang lah. Tu pattern awak. Tapi matlamat kita nak siapkan 5 sisi tu. Macam mana cara dia? Masa tu lah kadang-kadang kita bela, betul tak? Kita macam saya kata ni, memang kena lead dah, tapi jumpa dah macam habis. Habis orang kata habis cara macam buntu. Masa ni lah kita kena jumpa upline kita. Maksudnya upline ni adalah upline yang aktif. Jadi syarat umur ke atas saja, biar kata. Jadi sekarang ni saya bukan nak cakap banyak, Pak Sulaiman dah bagi banyak benda tip dia bagi, hanya kita kena buat saja. Dah buat banyak pun buatlah 1-2 benda yang dikongsi malam ni. Mudah-mudahan orang kata kita semangat kita tu jangan kalah. Saya nampak depan saya ni lah, saya sebut nama, saya nampak depan saya ni Noh. Saya tak kenal Noh ni siapa. Tapi saya tahu dia bawa Sakinah, silap saya lah. Bawa Ustazah Sakinah, betul tak Noh ni? Noh ni, saya nampak dia konsisten, dia boleh buka gambar. Lepas tu dia punya concentrate tu, fokus. Puji sikit Noh malam ni. Sebab saya rasa dia boleh pergi jauh. Saya rasa dia boleh pergi jauh, saya sebutlah doa yang baik-baik. Betul tak? Dan saya bila Sulaiman kata dia nak pergi dekat dekat Sakinah. Dia nak pergi dekat Sakinah. Saya punya mindset tu tukar. Saya tukar macam mana? Saya kata, aku nak lah ada downline dekat KL, dekat Selangor. Aku nak lah. Tanpa saya duga, terus Allah bagi petang tu. Ada saya share dalam grup. Dia kata, Assalamualaikum Sida, awak ni forever living ke? Saya kata, ya. Saya nak madu ada ke? Madu ada, nak berapa? Dia kata, madu nak berapa? Nak 1 je. Saya kata, madu masih tak ada stok. Okey, tak apa. Saya tunggu sampai ada stok. Betul tak? Saya tunggu sampai ada stok. Sebab kita tahu madu tak ada. Tapi saya share dia dengan Bipropolis semua tu. Tak apa. Okay, saya tanya Mas Ali dah tak lagi. Mari mana orang ni? Saya pun tak kenal dia. Inilah hasil daripada kita add off flyers, kita buat live mungkin jarang-jarang sekali, kita share dalam Facebook. Inilah orang yang Allah atur. Tepat pada masa yang kita nak. Nampak tak? Sebab apa kadang-kadang kita nak orang fighter, kita sendiri belum fighter. Kita nak orang buat 5 sisi, takut-takut kita anak buah kita buat 5 sisi awal, kita belum buat-buat lagi. Dan kita ketinggalan. Jadi Allah akan bagi rezeki tepat pada masanya. Tepat pada masanya. Masa tu awak rasa, mudah boleh rasa. Masa tu. Jadi percaya pada perjalanan masing-masing. Macam saya kata tadilah, jangan tengok siapa yang berkata. Saya ni lah yang duk cakap banyak ni. Jangan tengok pada siapa yang berkata, tapi tengoklah mungkin baik-baik ayat-ayat yang saya cakap tu, mungkin 1-2 benda yang awak boleh ambil untuk bagi semangat. Untuk ambil semangat. Saya tak ada niat lain pun. Saya cakap gegar ke cakap macam mana pun sebenarnya, saya nak merealisasikan impian saya separuh kapal terbang tu orang-orang kita. Saya nak merealisasikan benda tu. Ni baru buat 3 orang, mana cukup? Mana cukup seorang duduk kat sayap, seorang duduk kat depan, kapal terbang bukan kecil. Betul tak, Ben? Kapal terbang bukan kecil. Betul tak? Mana Ben tu tingkat atas? Saya pernah pergi Dubai tu, 2 tingkat. Dia punya kapal terbang. Lagilah dah nampak orang kita. Kan seronok kalau sana Sakinah, kalau sana Cik Su, kalau sana Yana. Oh, memang bisnes set Ganu lah kapal terbang. Betul tak? Pergi Barcelona tapi bahasa Ganu duduk situ. Best ke best? Best ke tak ni? Bagi api sikit siapa rasa dia macam best sangat. Saya doakan orang yang kata best tu dia memang ada dalam kapal terbang dengan saya kayak gini. Sebab apa saya nak anda? Sebab saya ingat saya punya impian juga. Saya kata saya umur 40 saya nak ada semua. Saya nak ada. Saya pun tak tahulah benda tu tercapai atau tak. Tapi saya nak. Saya punya impian ikut pandang saya lah. Betul tak? Tapi Alhamdulillah. Dengan sebab tadi saya kata nak jadi orang yang membantu orang lain tadi tu. Dengan sebab saya tolong adik-beradik saya merealisasikan nak beli tanah tu. Saya pun dapat tanah. Saya pun dah sedar saya dapat Nazir buat slide. Saya tengok dia kata 3 lot tanah. Masa mana saya beli ya? Rupanya kita tolong beli adik-beradik kita. Dia share kita separuh. Kalau 3 orang ada 3 lot. Kalau ada duit semua boleh jadi. Betul tak? Tapi duit bukan segala-galanya. Tapi segala-galanya sekarang ni masa tandas pun 2% kena bayar. Betul-betul? Betul. Kan saya lah kata betul. Semangat ni. Sebab semangat apa? Semangat orang kata akhir tahun. Kita nak habis. Esok 31 Disember dah. Nampak? Ben dah minta apa? Ben minta nasi dagang. Ben minta apa ni? Sambal. Sebab apa? Teringinnya nak pergi overseas sama-sama. Betul tak? Seronok sebenarnya seronok. Seronok kita boleh give sama-sama. Jadi tidak ada yang mustahil. Jika anda kata nak, anda pasti boleh. Sebab saya dah rasa benda tu dan saya tak heran orang kata bajet nak jadi jutawan lah, kerja siap malam nak kaya-kaya lah. Saya tak heran. Saya buat pekak telinga nak jadi jutawan, nak jadi orang berjaya, pekak telinga pada negatif. Tutup kunci mulut pada perkataan negatif.
fokus saja matlamat. Fokus ke depan. InsyaAllah, kalau anda buat apa yang saya kata malam ni, dan saya buat apa yang saya kata, bukan saya cakap saja, saya memang buat 5 sisi, saya cuba buat sampai saya score A, dan anda juga boleh buat macam mana saya buat, kita sama-sama buat, sampai berjaya. Tak kira lah pangkat, sebab di Forever ni tidak kira pangkat. Kalau kata nak manager ni boleh-boleh saja pun boleh. Bila orang bawah buat, automatik orang atas naik, betul tak? Tapi income tak ada. Sebab di Forever, insentif yang nombor 1. Income tu nombor 2. Jadi hari ni saya berharap sangat anda dalam ni bukalah minda, besarkan matlamat awak, kecilkan masalah tu. Masalah tak akan habis. Tak akan habis sehingga kita tutup mata. Baru masalah tu tak ada. Tapi ada juga kan masalah dalam kubur lah pula. Tapi hari ni kita cakap dunia nyata. Sebab Rasulullah kata hari ni bila kita berusaha, anggap kita hidup selama-lamanya. Tapi kita beribadah seolah-olah kita nak mati kayak gini. Kan dia ada sebut benda tu kan. Walaupun awak tahu esok kiamat tanah pokok kalau si boleh. Betul ke betul ni Ustazah Sakinah? Kan? Saya dengar Ustaz-Ustaz share gitulah. Jadi itulah saya ambil. Kita tak perlulah dengar cakap orang. Kalau orang kata A, kata B, kata C. Kalau benda tu tak berkait dengan kita, jalan terus. Jalan terus buat duit. Kita ada macam si Mubel. Dia ni orang jutawan dah sebab apa duk layan ke kita ni malam-malam ni. Bagi link ke kita, bagi surat kelas. Mungkin sangat-sangat. Orang dah jutawan nak tolong kita free-free kok. Tapi kita ni buat endoh tak endoh. Sebenarnya tak berjaya bukan sebab orang lain. Sebab diri sendiri takut nak berimpian. Tak payah takut. Tepek je kereta awak nak dekat depan dinding. Tepek je awak nak pergi Mekah. Tepek situ. Tengok hari-hari. Benda tu akan masuk dalam mindset awak. Dia akan ubah awak. Saya dulu begitu juga. Orang kata saya bisu je. Saya dulu buat Forever. Daripada start saya dok mengandung. Saya buat Forever, saya mengandung. Lepas tu saya lahirkan anak. Sepanjang saya buat Forever tu saya mengandung. Dan saya lahirkan baby. Saya masih buat Forever sampai hari ni. Kalau kata ada anak dari Forever, ada anak lah jadi boleh buat Forever. Sebab rezeki dia melalui usaha kita. Sebab apa? Sebab kita nak ubah. Mengandung masa tu saya dapat F2D. Saya dah faham pun masa tu. Cuma Aplan kata, okey sikit lagi. Saya kata benda lah dia ni. Asyik sikit lagi. 100 cc, 150 cc sampai saya nak. Ya Allah, dah nak kata. Tapi tak ucap di mulut. Sebab malu ke Aplan. Bapak mak dia malu ni, doktor ni, Ben ni siapa jutawan ni. Dia suruh saya ikut je. Sebab saya malu ke dia. Saya malu tu, malu bertempat lah panggil, betul tak? Tapi saya malu, saya buat sampai jadi. Siapa suami kata, ni lah MLM. MLM ni memang zalim, buat orang jadi gini. Kejar, tak habis-habis kejar. Tapi hari ni tengok, saya tak boleh nak keluar ni. Tak boleh nak keluar. Tapi income tetap 5 angka. Awak rasa macam mana? Itulah usaha kita yang dulu. Ladang Forever ni ada tanah yang rata. Kita tanam pokok, hari ni kita tanam benih balik. Awal tahun ni semua kosong sisi. Kita adil. Awal semua dengan kita orang semua sama. Kita duduk di garisan yang sama. Okey, kita berlari sama-sama berlari. Tengok siapa akhirnya yang penyudah. Tapi saya harap kita sama-sama tarik yang belakang. Tarik. Kalau awak tarik mula kita orang tak mugi, kita terpaksa lepas lah dulu awak. Kita tarik hot knock je lah. Ada 10 orang Allah. Kalau kita tarik ni, kita tarik balik kita tu mengundur. Kita tak buat tu. Kita nak orang yang kita tarik, dia tak akan terus dengan kita. Biar tekan sikit, biar susah sikit. Tapi, orang kata benda, susah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Kalau dah cakap, minta maaf. Dia payah nak berhenti. Sebab apa? Nak kodoh berbelah tahun saya nak cakap. Dia jadi cakap banyak. Betul tak? Sebab kita sebenarnya, kapal kita dapat penuh. Hari ni, bila awak dengar saya memang cakap, tolong copy balik apa yang dia cakap. Apa yang saya cakap, awak copy jadi ayat awak. Jadi ayat awak, tak esok. Sebab ayat kita ni, untuk boleh copy. Sebab di Forever pun dia ada, sistem dia sangat mudah, simple, duplicable, profitable and fine. Itu sahaja. Jadi 3 saja. Jadi sama-sama kita sampai ke Kaisar Penamat. Last kali kita akan dapat 5 sisi tahun ni memang dapat big yang comel. Jadi big itulah akan kita bawa untuk naik ke kapal terbang tahun depan ke mana? Bali dengan Langkawi. Semua Langkawi. Tapi jangan kata Langkawi je ke. Jangan main-main. Di Forever Langkawi ni kita akan duduk kelas yang memang orang mahal lah. Forever dia tak akan catat flight ataupun rumah ataupun kata tempat duduk yang murah. Dia akan ambil yang paling mahal di tempat tu. Macam mana saya pergi Greece, saya pergi Mexico, tempat yang paling mahal dia ambil di kawasan tu. Jadi seronok kita. Seronok orang daripada mana ni boleh booking tempat mahal ni. Itu kita nak. Dan saya hotel mewah betul be. Dan kita sama-sama pergi. Nak ke nak? Kalau nak pastikan awal ni lah menentu akhir awak. Apa maksudnya? 5 sisi buat. Biarlah tergolek, tenangi apa semua buat. Saya kata buat. Tak percaya, awak terang. Ada yang terang lah, memang kena buat.
Tak percaya pun tengok dah saya punya income betul tak? Tu income tu kadang-kadang. Tapi satu je masalah saya ni. Masalah mesti ada juga betul maksudnya kan. Masalahnya saya tak reti nak guna LPT tu. Dan saya bersyukurlah sebab bila saya ajak ramai-ramai kawan-kawan join saya pergi overseas, confirm lah dia orang ni pandai beli. Barulah penuh beg saya buat balik, betul tak? Ni asyik pergi buat balik duit. Forever dia bagi duit ke kita. Jadi rugilah nak beli. Tapi saya yakin dan percaya Kak Sakinah kita, no. Lagi semua-semua tu mesti pandai membeli belah. Jadi saya boleh join lah. Betul tak? Jadi tu je lah untuk malam ni, minta maaf, minta ampun kalau ada salah silap, terover ke apa. Tak ada niat lain pun, semua saya nak merealisasikan saya punya impian. Income awak 5 angka ke atas dan kita sama-sama naik flight pergi melancong free dengan Forever Living insya-Allah. Jadi saya serah balik dah rasanya kepada kita punya MC ni kan. Okey, serah balik kepada MC. Terima kasih. Okey, terima kasih CBN Sida kita. Boleh percaya dah orang bisu gitu tu. Kan royak dah tu kan. Ni bukan bisu dah ni terlebih kapok. Macam mana? Seronok tak malam ni? Kita masuk kelas malam ni. Siapa kata seronok? Tekan 9333. Cuba tekan. Nak tengok berapa ramai kata seronok. Okey, lagi. Macam mana? Macam orang baru ni, yang baru masuk ni, macam mana? Dapat ilmu tak? Dapat catat tak apa yang bonda saya cakap tu? Dapat tak ilmu? Okey, begitulah setakat macam seperti yang CBN Sida cakap dengan bonda saya cakap. Setakat ini sajalah kelas kita pada malam ni. Dengan itu saya minta maaf lah dari hujung rambut ke hujung kaki, takut andai kata saya selaku MC malam ni tergurilah. Maklumlah saya ni orang baru jugalah nak katanya, baru berjenak-jenak pada bisnes online. Okey. Ben minta siapa tu? Allah, bonda saya kata MC hebat. Allah dah tahu MC ni ketuk naling habis dah ni. Kok ngatuk mata dah jadi ngatuk dah ni. Daya saya lillahi ta'ala dari pukul 3 pagi malam bangun sampai sekarang. Baru nak golek ni, nak guling bonda saya telefon. Macam mana malam ni jadi MC? MC macam mana? Debok dah tak jadi nak tidur. Lalah tunggu pukul 9 ni. Gani nak kabur ni. Gitu ketuk naling ni. Tak tahu dah ni siapa kuih-kuih dah jadi nak buat dah ni. Dah tengok dah ni. Semangatnya nak jadi MC first time. Gitu. Gitulah. Saya pun tak tahu first time lah saya sembang-sembang masuk kelas ni. Saya pun ni pun masih gegar lagi ni. Tak tahulah boleh tidur kedok malam ni. Gitu dia. Tak apalah saya setakat ni macam mana malam ni kita nak ambil gambar dah ni. Selagu saya ni nak kata slogan pula. Allah. Slogan okey. Siapa nak ambil kamera, ambil gambar ni, ambil produk masing-masing. Buka kamera. Buka video, senyum-senyum, jangan nangis-nangis, santai-santai saja. Kita ada berapa piece ni? Siapa ambil gambar ni? Saya dah reti nak ambil gambar ni. Mana yang pakar-pakar tu sedialah. Oh, dah merah. Allah buka. Siapa juru kamera ni? Dah cepat. Dah tak nak senyum dah ni. Okey. Okey, dah. Okey, terima kasih banyak-banyak malam ni. Happy tak malam ni? Happy kan? Dapat Slogan. Yes, no limit. Cepat slogan. Slogan pula. Cepat. No limit lah. Nyanyi kat sekali malam ni. Tahun baru ni. Okey dah. 2, 3. Yes, no limit. Go, millionaire. Yes, no limits. Go, millionaire.
Yes, no limits. Go, go, go. We did it. Okay, terima kasih semua. Jumpa lagi. Bye. Thank you. Bye. Bye. Terima kasih semua.